Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Kita sambung dengan perkara rukuk. Rukuk merupakan rukun yang seterusnya dalam solat yang wajib kita kena lakukan. Mengangkat tangan untuk rukuk. Kita takbir dan kita sebut Allahu Akbar dan kita pun turun. Hadis yang kita depan badan kita. Depan yang ada kat kita sini daripada Abi Qilabah annahu ra'a Malik bin al-Huwairith idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'a yadayhi wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kadza. Ini juga saya lagi riwayat yang menunjukkan bahawasanya setiap pergerakan daripada intiqalat itu, takbir untuk berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain, disunatkan untuk kita mengangkat tangan sambil bertakbir Allahu Akbar. Dan sifat rukuk yang sempurna macam mana? Dia dah dengan meluruskan badan. Maksudnya orang yang dikira sebagai rukuk bila mana yang paling sempurna bila orang panggil dia boleh straight kepala badan dia tunduk macam tu. Maksudnya kat sini dia kata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk baginda meluruskan belakangnya sehingga jika air dituangkan ke atas belakangnya dia tidak akan mengalir ke mana-mana. So dia punya orang panggil tundukan itu sangat sempurna. Dia bukannya tunduk macam-macam yang cara kita tengok orang. Ini untuk orang yang mampu. Tapi bagi orang yang tak mampu maka dia hanya diperintahkan untuk rukuk ataupun rendahkan badan dia sekadar mampu dia. Jangan risau. Saya tahu banyak orang ada masalah tulang belakang dan sebagainya yang tak boleh nak tunduk betul-betul. Maka buat semampu mungkin. Tapi jangan tunduk terlalu tunduk sangat pun sampai condong sangat. Tapi yang paling cantiknya macam tadi dia kata Nabi bila tunduk, kalau letak air ke atas tu pun takkan jatuh. So dia flat. Itu yang paling cantik. Dan kepala dia bukannya terdongak macam tu. Bahkan ya, macam dia tunduk kat situ. Itu ialah yang dimaksudkan dengan kalau letak air pun tak tumpah. Kemudian cara dia adalah dengan menggenggam lutut, membuka jari jemari dan menjarakkan lengan daripada badan. Yang kita boleh tengok gambar dia. Macam tu. Meluruskan kepala dengan badan yang saya sebut tadi. Bila kita tunduk, kadang-kadang tunduk cantik dah tapi kepala pula yang terdongak. Itu pun orang panggil tidak menepati rupa yang sebenar ataupun rupa yang apa ni? Kerana ilmu mereka rela membujang. Tak, saya kahwin first year lagi. Buku apa ni? Ni Perli ke apa ni? Ni baik ke Masri? Bukan lah. Anak-anak 3 lah. Bini je baru 1. So macam ni. Baik. So ini ialah gambaran yang cantik, yang paling tu. Ada pun yang macam tu, yang macam tu ini rupa-rupa rukun yang tidak sempurna walaupun tidaklah sampai membatalkan salat. Baik. Seterusnya tama'ninah. Kalau kita tengok tadi, tuan-tuan, tama'ninah juga merupakan rukun dalam salat. Dan kalau kita tengok yang hadis yang saya baca tadi pun hadis musii'us salah yang kita sebut ialah apa dia? Masalah dalam orang yang solat yang tak betul tadi, yang Nabi suruh ulang dan sebagainya tadi, disebabkan apa yang lag dalam sembahyang dia ialah tama'ninah. Tama'ninah ialah kita orang panggil berhenti seketika, biar kita bila kita rukuk, kita boleh duduk dalam rukuk sekejap. Jangan kita tak berhenti. Rukuk tama'ninah ni apa? Dalam bahasa maksud tama'ninah ialah kita bertenang. Dan ulama-ulama sebutlah, ada setengah ulama sebut tama'ninah dengan kadar kita kena berhenti sekejap seolah sekurang-kurangnya kita sebut subhanallah. Sekurang-kurangnya. Walaupun tidaklah kata dalilnya adanya, cuma nak katakan bahawasanya bila kita nak tunduk, kita kena stop sekejap. Tunduk sekejap, dah baru boleh bangun. Itu baru panggil kita melakukan tama'ninah. Bacaan ketika rukuk. Majoriti ulama berpegang bahawasanya bacaan rukuk, sujud, i'tidal dan takbir intiqalah adalah sunnah dan makruh ditinggalkan. Manakala mazhab Ahmad bin Hanbal berpegang pada wajib dan batal jika ditinggalkan secara sengaja. Ini saya sebut tadi. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada beza sikit antara perkara yang fardu dan perkara yang wajib dalam solat. So dalam mazhab Ahmad bin Hanbal dia ada rukun semayang, wajib semayang, sunat semayang. Mazhab lain dia ada wajib, dia ada fardu semayang, sunat semayang. Dia tak ada wajib. Ahmad wajib apa dia? Kalau tinggal secara sengaja batal, tapi kalau secara tertinggal secara tak sengaja maka dia wajib untuk sujud sahwi. Adapun majoriti ulama yang lain kata apa? Semua zikir-zikir dalam salat selain daripada Fatihah dan tasyahud,
maka benda tu dikira sebagai sunat. Maka ada beberapa zikir yang disebutkan kat sini yang kita panggil khilaf tanawwu' tu tadi, yang kita boleh baca bila mana kita rukuk. Antaranya subhana rabbiyal azim, antaranya subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Apa lagi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Boleh tuan-tuan, kita boleh guna macam-macam ni. Semua benda ni akan menyebabkan kita rasa minat nak semayang lagi. Kali ni semayang kita baca yang A, esok semayang kita baca yang B, lusa semayang kita baca yang C. Dia akan menyebabkan kita rasa seronok nak test semua benda yang kita belajar. Nah, yang panjang pula, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Dan semua tuan-tuan boleh bacalah zikir-zikir ni. Cuma dalam masalah rukuk ada satu larangan Nabi SAW, kita tak dibenarkan membaca Al-Quran ketika rukuk. Kan dalam ni dikata apa? Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi rabb 'azza wa jalla wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqamin an yustajaba lakum. Sesungguhnya aku dilarang daripada membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Adapun rukuk maka sebesarkanlah Tuhanmu, dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah berdoa, nescaya akan diperkenankan. Kat sini tuan-tuan, dia nak, kalau orang tanya kenapa Nabi SAW melarang kita daripada membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran merupakan satu benda yang baik untuk dibaca. Bahkan kita dituntut untuk baca Al-Quran sepanjang waktu. Ada banyak benda yang kita boleh faham daripada sini, tapi cukuplah untuk satunya. Kita kata bahawasanya Islam ni adalah agama yang berlangsung dan bergerak melalui disiplin, bukannya perasaan. Asal saja benda tu baik, asal saja benda tu elok, kita bukan boleh amalkan dia ikut suka-suka hati kita. Asal benda baik, kita kata apa salahnya benda baik? Maka itu orang panggil apa? Kita buat berdasarkan perasaan kita, dan benda baik kita buatlah. Tapi Islam nak ajar kita bahawasanya selain daripada benda baik, kita juga kena letak satu lagi neraca dalam setiap perbuatan kita. Adakah benda itu disyariatkan kepada kita ataupun tidak? Satu benda yang baik pada pandangan kita belum tentu dianggap baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu benda yang buruk pada pandangan kita belum tentu ia buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini, walaupun membaca Al-Quran merupakan satu perbuatan yang baik, tapi Allah nak ajar kita bahawasanya supaya kita berdisiplin. Bacaan Quran baik, tapi ada tempat dia, ada cara dia. Dan rukuk bukan merupakan tempat untuk membaca Al-Quran, dan kita dilarang daripada membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Baik, i'tidal. Selepas pada kita rukuk, kita bangun daripada rukuk yang dipanggil sebagai i'tidal. Mazhab Syafi'i, Ahmad dan kebanyakan ulama menyatakan tidak sah salat tanpa i'tidal. Maksudnya apa? I'tidal ialah rukun. Bila kata tak sah salat melainkan dengan i'tidal, maksudnya i'tidal tu jadi rukun. Manakala mazhab Abu Hanifah menyatakan ia tidak wajib. Bacaan i'tidal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan ketika Nabi SAW bangun daripada rukuk, baginda membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tuan-tuan boleh baca. Cerita ni menarik kan? Yang bila Nabi terdengar orang baca, maka Nabi tanya siapa yang baca? Dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dalam riwayat lain ditambah lagi mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia kata aku lihat tak lebih kurang 30 malaikat berlumba-lumba untuk mengangkat bacaan tadi ke langit, ataupun untuk berlumba-lumba untuk menjadi yang pertama mencatatnya. Innamal imam, dalam satu hadis Anas bin Malik kata apa? Innamal imam, Nabi SAW bersabda, innamal imam ju'ila, ataupun innama ju'ila al-imam liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, wa idza sajada fasjudu. Kat sini nanti kita akan tengok khilaf. Bila mana imam sebut sami Allahu liman hamidah, makmum kena sebut apa? Adakah makmum hanya perlu sebut Rabbana walakal hamdu, ataupun makmum juga kena sebut Sami Allahu liman hamidah? Sebab kita tahu kalau sembahyang seorang-seorang, rupa je macam mana? Kita bangun daripada i'tidal, kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Betul? Itu sembahyang seorang-seorang. Tapi sekarang ni dalam hadis Nabi kata sesungguhnya imam itu dilantik untuk menjadi ikutan kepada kamu. Maka bila seorang imam angkat takbir, kamu kena angkat takbir. Bila imam rukuk, kamu kena rukuk. Dan bila imam bangun,
Dan imam kata apa? Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Bila mana imam tadi mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka Nabi kata apa? Faqulu rabbana walakal hamdu. Maka hendaklah kamu makmum sebut rabbana walakal hamdu. Tak payah sebut dah sami Allahu liman hamidah. Kat sini dia kata apa? Disunatkan membaca sami Allahu liman hamidah ketika bergerak bangun daripada rukuk dan membaca rabbana walakal hamdu apabila berdiri tegak. Sebab kita kena faham, sami Allah liman hamidah ni adalah zikir intiqal. Apa maksud intiqal? Intiqal adalah orang panggil perpindahan. Maka zikir itu patut dibaca ketika perbuatan kita berpindah, bukannya telah sampai. Kita daripada satu rukun. Bila kita daripada satu rukun, kita rukuk dan kita nak pergi ke rukun yang seterusnya, iaitu i'tidal. Maka dalam proses kita perpindahan, itu yang tempat untuk kita baca zikir ni tadi. Bukannya kita bangun dulu baru kita baca. Macam juga takbir. Bila kita rukuk, bila kita nak sebut Allahu Akbar tu, in between ni. Allahu Akbar. Bukannya kita bangun dulu baru kita sebut Allahu Akbar. Sambil. Sebab dia panggil zikir intiqal ni adalah zikir perpindahan. Dan kat mana yang berpindah? Sini tak pindah lagi. So bila start pindah, bila kita start bergerak. So sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Itu yang sepatutnya. Sama juga bila kita nak rukuk, jangan sebut Allahu Akbar baru kita tunduk, tapi kita kena tunduk sambil-sambil Allahu Akbar. Itu yang rupa yang sebenar. Dan Syafi'i tak apalah dalam masalah ni, mazhab Syafi'i dia mudah sebab benda tu sunat je pun. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal dia very particular dalam hal ni. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Takbir intiqalat itu wajib. Bila wajib maknanya kena buat. Dan kena buat, kena tengok kat tempat yang betul. So, kalau kita tengok dalam mazhab Hanbali, dia akan very particular. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad contohnya. Bila kan sebut Allah, bila sebut Allah tu dia mesti kena bergerak. Dia tak boleh Allahu Akbar baru turun. Dia mesti kena between tu. Intiqal. Itu baru tempat dia. Sekarang ni dikata disunatkan membaca sami Allahu liman hamidah ketika bergerak. Okey, ketika dalam pergerakan tu. Imam, makmum dan yang solat sendirian disunatkan membaca kedua-dua bacaan ini. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kita tengok. Dalam hadis ni tadi, Nabi kata apa? Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Dalam hadis Nabi kata, bila mana imam sebut sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu sahut dengan rabbana walakal hamdu. Tapi Syafi'i dia kata apa? Disunatkan bagi imam, makmum dan yang solat sendirian untuk membaca kedua-dua bacaan ni. Maknanya makmum pun kena sebut juga sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu juga. Abu Hanifah berpendapat bacaan sami Allahu liman hamidah dibaca oleh imam dan orang yang solat sendirian saja. Manakala rabbana walakal hamdu dibaca oleh makmum sahaja. Dan Imam Ats-Tsauri berkata, dan Imam Ahmad, imam baca dua-dua, makmum baca satu sahaja. Dan yang mana yang lebih tepat daripada sudut dalil dia? Kita tengok. Wallahu alam, setakat yang saya tahu ialah yang lebih tepat pada dalil ialah pendapat yang ketiga, iaitu imam baca sami Allahu liman hamidah dan makmum menjawab rabbana walakal hamdu. Itu yang lebih jelas daripada hadis tu tadi. Sebab Nabi kata bila mana imam sebut sami Allahu liman hamidah, hendaklah kamu sebut rabbana walakal hamdu. Baik. Mengangkat tangan sewaktu i'tidal. Sama juga tadi. Macam takbir intiqalat, angkat tangan seperti takbir tu tadi. Tama'ninah. Kita sekali lagi, kita tama'ninah. Bila kita bangun, dia panggil apa? Summa idza arada an yarfa'a sulbahu rafa'ahuma hatta takuna hadwa mankibaih. Kemudian apabila baginda mahu mengangkat tulang sulbinya, bangun daripada rukuk, baginda mengangkat kedua-dua tangannya selari dengan bahunya. Tama'ninah. Sekali lagi. La yanzurullah azza wa jal ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak memandang salat hamba yang tidak berdiri dengan tegak di antara rukuk dan sujud. Baik. Sekarang kita nak turun pada masalah sujud. Daripada i'tidal, kita dah tama'ninah, kita dah baca zikir tadi. Maka sekarang kita nak turun untuk sujud. Turun tangan atau turun lutut dahulu. Dalam masalah ni, Nabi SAW dia kata apa? La yabruku ahadukum kama yabruku al-ba'ir. Jangan salah seorang daripada kamu untuk turun daripada sujud seperti mana sujudnya seekor unta. Nabi larang daripada kita menyamai unta.
Jangan tunduk macam turun dengan macam unta. Kat sini dia kata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan meletakkan kedua-dua lututnya sebelum tangannya. Dan apabila bangun daripada sujud, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sebelum lututnya. Maknanya apa? Isu dia kita kena turun lutut dulu. Dan ini merupakan majoriti pendapat ulama, bila nak turun sujud kita kena sujud dengan turunkan lutut dulu, baru turunkan tangan. Dan itu yang menyalahi orang panggil apa? Ba'ir ataupun unta. Sebab unta tak ada gambar unta kat sini. Unta kalau kita tengok dia akan turun tangan depan dia dulu kan. Baru dia akan turun yang kaki dia. Tapi ada orang kata tak, yang kat depan tu kaki dia, yang belakang tu baru tangan dia. So payah juga kita kena tanya unta lah, mana satu tangan hang ni. Mana satu lutut, mana satu tangan ni. Tapi yang pentingnya jangan sama. Nabi kata. Dan kat sini Nabi kata apa? Iza sajada ahadukum, ni kat sini disebut ni. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Ada satu lagi hadis yang bertentangan pula. Yang dia kata jangan kamu tunduk macam tunduknya seekor unta, dan hendaklah kamu turunkan tangan kamu sebelum daripada lutut kamu. So hadis yang pertama suruh turun tangan lutut dulu, dan hadis yang kedua suruh turun tangan dulu. So kat sini dikatakan lutut dahulu ialah mazhab Syafi'i, Umar Al-Khattab, An-Nakhai, Muslim bin Bashar, Thawri, Ahmad dan Ashabul Ra'yi. Tangan dahulu ialah mazhab Malik dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Dan bebas tangan atau lutut dahulu salah satu pendapat Malik. Syekh Tarifi kata tiada satu hadis yang sahih dalam bab ini, maka seseorang memilih mengikut keselesaan tubuh badannya yang ringan ataupun berat. Sebab dia punya poin dia apa kat sini? Poin dia adalah jangan sama dengan ba'ir ataupun unta. Maka benda tu terbuka. Tak tahu tangan ke dulu ke, tak ada satu dalil yang jelas, maka benda tu boleh diamalkan. Cuma ada orang komentar dalam hadis Abu Hurairah ni, Abu Hurairah dia panggil hadis yang maklubah. Dia sendiri kita tukar. Antara tangan dengan lutut, sepatutnya lutut dulu. Wallahu a'lam. Turun untuk sujud sambil mengucapkan takbir. Idza arada an yasjuda kabbara thumma yasjud wa idza qama min al-qa'dah kabbara thumma qam. Nabi SAW ketika hendak sujud baginda bertakbir kemudian sujud. Dan apabila hendak bangun daripada duduk, baginda bertakbir kemudian bangun. Macam yang kita buat dalam tempat-tempat lain. Sujud di atas 7 anggota. Dalam hadis ni Ibnu Abbas kan? Hadis ni. Betul tak? Dah tulis. Riwayat ni Ibnu Abbas sebut ni. Abdullah Ibnu Abbas. Dia kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. 7 anggota. Apa dia? Dia kata fa asyara ila apa ni? Jabhah ni. Dahi, dan dia tunjuk sampai ke hidung. Ditunjuk sampai ke hidung. Dan ala yadaihi wa rukbatayhi wa atraful qadamain wa la nakfutu al-thiyab wa sya'ra. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota dahi, termasuk hidung, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan jari jemari kaki, dan ditegah untuk menyelak pakaian dan rambut. Kat sini dia bawa beberapa hadis yang seolah-olah bertentangan antara satu sama lain. Satu kata tak boleh nak letak jangan lipat dan sebagainya. Tuan-tuan boleh baca. Huraian dia kata apa? Wajib atas dahi sahaja. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Sebab apa? Dalam hadis ni bila Ibn Abbas kata alal jabhah, dia kata jabhah ini dahi. Kita atas dahi. Kemudian dia tunjuk je dekat hidung. Dan tunjuk kat hidung ni dia tak sebut pun hidung sebenarnya. Cuma dia tunjuk. Maka mazhab Syafi'i kata tak, yang wajib sebenarnya ialah kita tunduk dekat. Maknanya kalau kita sujud, macam mana nak tunjuk? Kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i, orang yang sujud, macam mana saya nak tunjuk? Model. Sama juga. Kat sini ada. So kalaulah kita sujud, kita macam ni. Hidung kita tak kena dekat lantai. Okey, dari sudut mazhab Syafi'i kata hadis sujud tu telah memadai. Sebab anggota sujudnya ialah dahi. Sebab kita kata tu anggota sujud kena 7. Dahi 1 2 3
4, 5, 6 dan 7. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dia kata tak. Dahi itu termasuk kat sini juga. So dia kena sujud sekali dengan hidung sekali. Saya pernah mengajar kat kampung. Orang-orang kampung yang kuat berpegang pada mazhab Syafi'i. Dan saya kata kat dia, dalam hadis Nabi, dalam Ibn Abbas punya hadis, Nabi ajar supaya kita sujud atas hidung. Maka wajib ke atas kita untuk sujud dengan hidung sekali. Dan benda tu bertentangan dengan amalan yang dia tahu selama ni. Bagi dia hidup dahi sahaja. So dia kata tak boleh lah ustaz. Kita ni mazhab Syafi'i kata gini dia argue lah. Dan yang hidung tu untuk orang-orang mancung macam ustaz je. Sebab tu senang sampai. Kalau macam kami tak sampai hidung, susah nak tanya-tanya. Poin saya, hidung saya mancung. So pakcik tu jawab macam tu. Saya kata tak, bukan masalah mancung pakcik, masalah dalil. So kita kata dalilnya suruh letak sebab Ibnu Abbas tunjuk ke hidung dia juga. Ala kulli hal mazhab Syafi'i dia kata sebab disebut dahi maka dahilah sahaja. Wajib atas dahi dan hidung, ini pendapat Sa'id bin Jubair, An-Nakhai dan Ishaq. Boleh pilih dahi atau hidung, ini pendapat Abu Hanifah. Di sisi mazhab Syafi'i yang lebih utama adalah keseluruhan dahi. Jika sebahagiannya tertutup adalah makruh. Bagaimana jika dahi berlapik? Tidak sah berlapik dengan pakaian yang ikut bergerak dalam pergerakan salat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan salah satu Imam Ahmad. Dan sah, ini merupakan pendapat majoriti ulama. Dan salah satu daripada riwayat Ahmad juga. Dan insya-Allah pendapat yang tepat ialah pendapat yang kedua. Tak ada masalah untuk kita berlapik. Sebab saya macam ni tuan-tuan. Kita tahu dalam masalah sujud kita kena sujud pada 7 anggota tadi. Betul? Dahi, okey, hidung tak apalah, nak masuk termasuk tak apa. Yang penting sini 2 tangan, 2 kaki dan 2 tapak lutut dan 2 kaki. Baik. Ada bahagian yang ulama sepakat yang kata boleh kita sujud dalam keadaan tertutup sekalipun. Contohnya hujung kaki. Kalau kita sembahyang pakai stokin, hujung kaki kita tutup ke tak? Tutup. Berlapik maksudnya. So anggota kita yang kena sujud ialah sebenarnya yang ni. Minta maaf lah nah. Kan ada hukum pula ni. Ustaz, apa hukum angkat kaki depan orang? Saya takut dah ni. Orang sound saya minum berdiri dah. Nanti esok kena ustaz, apa hukum tak pakai kopiah bagi seminar? Nasri, anda tak mau dah seminar dengan entah. Dia kata anggota wudu, anggota sujud ialah ini salah satunya. Baik. So kalau kita sembahyang pakai stokin, maksudnya apa? Anggota sujud kita tertutup. Dan tak ada ulama pun kata tak sah orang sembahyang pakai stokin. Bahkan perempuan pakai stokin pun wajib kena sembahyang. Kan? Tutup-tutup aurat dia. Baik. So ini dah tutup. Lutut orang lelaki sembahyang pakai seluar ke tak? Pakai kain. So dia tutup. Maka anggota wajib dia juga bertutup. Tutup juga. So sekarang ni tinggal apa? Tangan dengan dahi. Maka setengah ulama kata untuk tangan dengan dahi tak boleh tutup. Dia kata tak boleh. Yang dua ni boleh tutup, tapi yang dua ni tak apa. Tak boleh tutup. Yang lain tak boleh tutup. Weh, apa aku cakap ni? Yang bawah ni boleh tutup, tapi yang dua atas ni tak boleh tutup. Itu maksud dia. Tapi kita kata untuk kata boleh tutup dengan tak boleh tutup perlukan dalil. Sedangkan umumnya kita kata semuanya boleh tutup. Sebab kalau kita boleh terima kaki boleh tutup, kenapa tak boleh nak terima dahi bertutup? So kita kata tak ada isu sebenarnya untuk tutup dahi. Yang pendapat yang lebih tepat. Walaupun pendapat mazhab Syafi'i dia kata kalau berlapik tak boleh. Tapi kita kena tanya balik. Kalau kenapa kaki tak boleh? Tapi lutut kenapa? Kenapa hujung kaki boleh tutup tapi dahi tak boleh tutup pula? So kat situ kita perlukan perbahasan yang panjang lagi dengan respek kita kepada pendapat mazhab Syafi'i lah. So setakat yang saya tahu wallahu alam tak ada masalah untuk kita tutup ataupun cover anggota kita nak orang panggil sujud, anggota yang 7 ini selagi mana betul-betul letakkan benda tu atas bumi. Isu dia. Sebab benda tu hanya dikira sebagai kita bersujud bila mana kita memang letak anggota ni atas muka bumi. Dahi kita memang kena dengan cecah dengan lantai ataupun sejadah. Dia tak boleh yang awang-awang tu, yang sikit-sikit tu, yang tu tak boleh. Tapi kalau betul-betul letak dan orang panggil apa? Kena hujung, maka benda tu okey. Hujan dekat luar. Sebab tu larangan Nabi SAW satu lagi lah, Nabi tak bagi kita untuk lipat tangan apa panggil
singsing tangan tengah semayang, dan Nabi tak bagi kita selak rambut ketika nak sujud. Sebenarnya ada larangan dia. Makruh hukum dia untuk kita macam tu. Tapi orang kita disebabkan takut rambut tutup dahi, maka dia setiap kali nak semayang dia akan kan, tambah-tambah yang jenis-jenis mamat K-pop ni. Rambut yang serabut je ni kan. Macam Masri tak apa, rambut kat bawah panjang, atas pendek. Yang jenis rambut panjang-panjang ni bila dia nak sujud, dia takut dia punya dahi akan tertutup dengan rambut dia, maka dia akan selak. Bahkan sebenarnya benda tu mukhalafah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tak ada masalah pun untuk orang tu sujud walaupun dalam keadaan rambut dia tertutup dengan dahi dia. Nabi tak bagi kita semayang dalam keadaan tangan macam tu. Sebab zaman dulu orang akan buat macam ni bila dia nak sujud tapi dia takut kotor kat tanah. So Nabi tak bagi. Kotor kan? Semayang. Apa yang nak handsome sangatnya. Kan? Tanah je pun. Tak ada masalah. Sama juga orang yang lelaki semayang dia pakai sarung tangan. Boleh ke tak? Boleh. So tak ada isu. Sebab tu kita kata untuk katakan tak boleh tutup dahi susah. Sebab kaki kita kata boleh tutup, lutut boleh tutup, tangan boleh tutup. Tiba-tiba dahi tak boleh tutup. Kat sini ada masalah dia. Buka time semayang. Buka time semayang. Lepaskan. Tak perlu. Tak perlu. Buka je. Rebonding lah kalau ada duit. Saya tak dengar lah. Tapak tangan. Tak apa. Yang pentingnya sebahagian daripada tapak tangan kena. Dia tak mensyaratkan semua. Jadi ni tak perlulah tekan, pastikan semua. Tak payah. Saya tahu kalau kita sujud, tangan kita macam ni, so dia akan ada ruang vakum kat tengah-tengah tu. Itu tak apa. Yang penting tangan kita kebanyakannya dah ada kat muka bumi. Jadi kita tak boleh nak pastikan semua kena. Tak boleh. Tak payah. InsyaAllah tak ada keperluan untuk itu. Baik. Kemudian kat sini dia kata apa? Meletakkan wajah di antara kedua telapak tangan. Maknanya apa? Bila kita sujud, ada gambar. Macam tu. Muka kita, tangan kita akan berada di kedua-dua kat sini. Bukannya kat bawah, bukannya kat atas. Tak? Kat atas teruk sangat lah kot. Orang tak buat. Yang penting tak kat tepi macam tu. Baik. Merapatkan jari jemari. Ada gambar ni. Merapatkan jari jemari. Bukannya buka macam tu tapi macam tu. Dan lengan direnggangkan, dipanggil tajafi. Bila kita semayang, orang lelaki utamanya dia disunatkan untuk orang panggil apa? Jafa. Jafa ni maksudnya apa? Berkepak. Tapi janganlah sampai mengganggu orang lah. Cerita dia. Kalau kita semayang tepi-tepi orang, tambah-tambah ada tempat-tempat yang sempit pula. Nak semayang pun bahu belaga sama bahu. Tiba-tiba nak sujud, saya takut berlaku keberangan selepas semayang. Bergaduh pula. Kita kata benda ni sunat, boleh buat bila mana ada keperluan. Bila mana ada ruang. Kita kena tengok juga tuan-tuan. Benda-benda ni perlukan fiqh dan kematangan. Ada benda memang sunat, tapi dia tak boleh dilakukan. Contohnya ada 2 minit lagi nak habis waktu isyak ataupun nak habis waktu subuh. Contohnya kita bangun pukul 6.59. Subuh nak habis pukul 7, 2 minit. So kita pun disebabkan Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang sembahyang solat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka atas dasar itu pun kita pun start dengan sembahyang sunat dulu, lebih kurang zikir. Sedangkan subuh lagi 2 minit nak habis. Adakah kita kata cerdik time tu? Tak cerdik. Walaupun benda tu sunat. Macam tu juga masalah tajafi ni, sunat untuk kita renggangkan supaya buka ketiak kita nak semayang. Tapi kalau benda tu mengganggu benda lain, maka kita tak dituntut untuk buat benda macam tu. Dan tidak meletakkan lengan di atas lantai. Ini juga merupakan larangan Nabi supaya tidak menyamai anjing. Bila kita turut, kita letak lengan kita. Kita kena angkat macam tu. Ada. Merenggangkan tangan. Jari jemari kaki dihadapkan ke arah kiblat.
Bila kita sujud, paling cantiknya apa? Gitu. Itu yang panggil kita sujud di atas hujung kaki. Bila mana kita tekan benda tu. Kalau kita buat macam ni, kita tak sujud atas kaki kita. Ataupun kita buat macam ni. Yang sebenarnya apa? Kita kena tekan kaki kita. Biar jadi kita menghadap kiblat. Adakah tumit perlu dirapatkan? Cerita dia, Nabi SAW, hadis dia kat sini, satu hari Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tidur. Dan pada Nabi SAW, dia cari-cari Nabi tak jumpa kat tepi dia. Maka bila dia duduk raba, kaki dia tersentuh dengan, tangan dia tersentuh dengan kedua kaki Nabi SAW. Dan ketika itu baginda Nabi SAW sedang sujud dan kedua-dua kakinya ditegakkan. Hadis yang pertama macam tu. Dan yang kedua, Abu Humaid meriwayatkan apabila baginda SAW sujud, baginda menjarakkan antara kedua pahanya dan tidak menyentuh perutnya dengan pahanya. So ada dua riwayat. Satu riwayat Abu Humaid, seolah-olah Nabi SAW bila dia sujud, kaki dia akan direnggangkan sebab dia buka paha dia. Kan? Ada tak? So bila dia sujud, seolah-olah Nabi dia buka paha dia kat situ dan kaki dia macam ni. Dia sujud. Dan orang panggil tumit dengan tumit sini tak bercantum. Tapi satu hadis Aisyah, bila mana Aisyah radhiyallahu anha bangun satu malam, dia tak bangun pun, dia raba. Mana laki aku? Rupanya laki dia tengah tengok bola. Bukan. Laki dia, tu laki kita. Dia raba-raba tengok-tengok Nabi SAW tengah tahajud. Dan dia tersentuh kaki Nabi, bahkan dia tersentuh kedua-dua kaki Nabi SAW sekaligus. Dia pegang, dia tersentuh dua-dua. Seolah-olah kaki Nabi duduk macam ni. Maka bila dia pegang kedua-dua. Dan hadis ni menunjukkan kaki Nabi bersentuhan antara satu sama lain. Macam mana? Maka kat sini dia kata apa? Dalam majmu', kaki direnggangkan sebagaimana anggota lain. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Dan tumit dirapatkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini pendapat ulama kontemporari seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan insya-Allah ini pendapat yang lebih tepat dengan dalil. Maksudnya bila kita sujud, disunatkan untuk kita apa? Kita rapatkan. Ataupun kalau tak rapat betul-betul pun bagi dia dekat. Bagi dia dekat. Macam? Bukan macam ni. Ini yang Syafi'i punya lah. Ini mazhab Syafi'i punya. Belaga. Ataupun rapat-rapat. So bila kita, macam Aisyah bila dia capai dua-dua terus. Dia capai dua-dua terus. Bukannya terbuka macam tu. Dua-dua pun ada dalil lah cerita dia. Ikut pilihan kita. Tuan-tuan perasan tak? Aisyah pegang kaki Nabi dan Nabi semayang. Lepas tu Nabi batal lah. Oh, tak boleh batal ni ambil semayang. Tak. Dia tak. Tapi orang mazhab Syafi'i dia akan takwil. Tak. Aisyah pegang dengan berlapik. Dengan selimut. Boleh lah. Dia nak pusing kat mana-mana. Ha? Rasulullah pakai khuf mungkin. Ataupun dia pakai senongan waktu dia nak tidur. Boleh takwil macam-macam. Tapi yang jelas daripada dalil dia apa? Tak ada. Dia sentuh kaki Nabi SAW tanpa berlapik. Dan benda itu tidak membatalkan wuduk. Kemudian, dekat sini kata apa? Tamakninah sekali lagi. Bacaan sujud. Dekat sini dia 1, 2, 3, 4. Semuanya bacaan-bacaan sujud yang kita kata tadi khilaf tanawu' yang kita boleh pakai semuanya.